وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وسلمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد. Syukur pada Allah SWT dengan limpah kurnianya, inayahnya, taufiknya dapat kita menunaikan salat fardu subuh berjemaah pada pagi ini. Kalaulah diketahui oleh setiap orang keutamaan salat subuh berjemaah dan juga berada di saf yang pertama dalam setiap salat berjemaah itu, tentulah mereka akan berusaha untuk mendatanginya walaupun dengan merangkak. Bila tampil seorang sahabat Nabi ridwanullahi alaihim ajma'in, seorang yang buta bernama Abdullah bin Maktum, kepada baginda Rasulullah SAW, bertanya, wahai Rasulullah, sungguhnya saya duduk jauh dari masjid dan di antara rumah saya dengan masjid itu adalah kegelapan dan binatang-binatang yang berbahaya. Apakah bagi saya keringanan untuk tidak hadir isyak dan juga subuh, wahai Rasulullah? Rasulullah SAW mengatakan kepadanya, peringkat awal baik bagimu ada kelonggaran untuk tidak hadir, wahai sahabat. Tiba-tiba dia pun pergi. Sahabat yang buta ini dipanggil kembali oleh Rasulullah SAW. Lalu Nabi bertanya kepadanya, atasma'u nida', apakah engkau mendengar kalimah nida'? Nida' ni maknanya azan. Dalam riwayat yang lain Nabi bertanya kepadanya, apakah engkau mendengar kalimah hayya 'alas salah, hayya 'alal falah dilaungkan? Jawapannya, dengar wahai Rasulullah. Maka Rasulullah SAW telah bersabda kepadanya, inilah ajidulaka rukhsatan, aku dengan sebab itu tidak menemui untukmu sebarang kelonggaran untuk tidak hadir. Maka Abdullah bin Maktum yang buta ini pun disuruh Nabi untuk hadir kepada salat berjemaah. Maka tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian, mudah-mudahan Allah beri kepada kita kesempatan walaupun berbagai ujian seperti penyakit dan sebagainya untuk kita dapat memelihara hak-hak Allah SWT. Pagi ini marilah sama kita merenungi firman Allah SWT daripada surah Al-Qiyamah ayat yang ke-23 hingga seterusnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nazirah wa wujuhu yawma idzin basirah tadhunnu an yuf'ala biha faqirah. Sadaqallahul azim. Maksudnya, wajah-wajah orang beriman pada hari itu berseri-seri memandang kepada Tuhannya, dan wajah orang-orang kafir pada hari itu muram. Mereka yakin bahawa akan ditimpakan kepadanya malapetaka yang dahsyat. Ayat berikutnya, kalla idza balagatit taraqi wa qila man raq wa dhanna annahu al-firaq waltaffatis saqu bis-saq ila rabbika yawma idzinil masaq fala saddaqa wala salla walakin kadzdzaba wa tawalla thumma dhahaba ila ahlihi yatamatta awla laka fa awla thumma awla laka fa awla. Sadaqallahul azim. Tidak, apabila nyawa telah sampai ke kerongkong dan dikatakan kepadanya, siapa yang dapat menyembuhkan, dan dia yakin bahawa itulah waktu perpisahan, dan bertautlah betis kiri dengan betis kanan, kepada Tuhanmu dah pada hari itu kamu dihalau, kerana dahulu tidak mahu membenarkan Al-Quran, Rasul, dan tidak mahu melaksanakan salat, tapi justru dia mendustakan Rasul dan paling dari kebenaran. Kemudian dia pergi kepada keluarganya dengan sombong. Celakalah kamu, maka celakalah. Sekali lagi, celakalah bagi kamu wahai manusia, maka celakalah. Adakah manusia itu menyangkakan dia akan dibiarkan begitu saja tanpa sebarang kebertanggungjawaban? Baik, ayat ini menceritakan kepada kita tentang satu peristiwa yang bakal berlaku di akhirat. Maka dalam ayat Allah Subhanahu Wa Taala, bila kita perhatikan cerita tentang kiamat ni, Allah bawa dalam, kalau kita belajar bahasa Arab dipanggil fi'il madhi. Fi'il madhi ni makna past tense, tuan-tuan.
padahal ia belum berlaku lagi. Ia menunjukkan kepada kita bahawa kebenaran itu sudah pun terselah dalam Al-Quran untuk dilalui, untuk dialami oleh orang beriman supaya dia buat persiapan menghadapinya. Kita tak boleh nak confirmkan satu perkara dengan orang keliling kita, dengan anak ke, dengan isteri ke, kerana kita manusia ada berbagai-bagai perkara yang boleh menghalang daripada ia dilaksanakan. Tetapi bagi Allah Subhanahu Wa Taala, ini satu perkara yang mesti berlaku, tidak dapat tidak, la budda minhu la mafara minhu, dia akan berlaku. Maka kita akan lihat bila Allah membawakan kisah tentang kiamat, Allah sentiasa menggunakan perkataan ataupun fi'il, perbuatan yang merujuk kepada past tense, seolah-olah ia telah berlaku. Ini menunjukkan kepada kita bahawa kita kena buat persiapan untuk menghadapinya. Maka kata Imam Az-Zamakhsyari ketika mentafsirkan ayat ini, Imam Az-Zamakhsyari ini seorang ulama mazhab Mu'tazilah. Bab akidah kita tidak ambil, tetapi bab kekuatan hujahnya, bahasanya memang tidak ada orang yang boleh mengabaikan tafsir Al-Kasyaf itu. Maka beliau berkata, kalau kau perhatikan ayat yang Allah gunakan kat sini, wujuhu yawma idzin nadhira, ini dalam bahasa Arab dipanggil sebagai majaz mursal. Majaz mursal ni berarti yang merujuk kepada muka kamu pada hari itu nadhira. Nadhira ni maknanya bercahaya, berseri-seri. Bila merujuk pada muka berseri, itlaqul juz' bima'an kull dalam bahasa Arab, maknanya merujuk kepada muka yang menampakkan keserian, kegembiraan, keseronokan, kebahagiaan, menandakan bahawa seluruh badan akan menerima impak yang sama, iaitu nikmat masuk ke dalam syurga. Kerana wajah ini menampilkan keseluruhan identiti diri sebenarnya. Kalau kita lihat seseorang pada wajah, kita tahu apa yang sedang dialami olehnya. Barangkali orang ni hidupnya susah, maka kerutnya wajah itu menandakan kepayahan hidup. Sebaliknya orang yang tenang, gembira, kalau anak kita berkahwin, pulang ke rumah, yang perempuan ni kita lihat wajahnya ceria, gembira, walaupun di tangannya tidak ada gelang besar, di rantainya tidak ada kalung besar, tapi kita melihat terpancarnya wajah kegembiraan si anak ini menandakan layanan yang baik suami terhadapnya. Maka begitulah kehidupan, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Bila Allah merujuk kepada keadaan manusia di akhirat, Allah memberikan kepada kita penampilan wajah itu menandakan keseronokan hidup, kebahagiaan yang dialami oleh si mati ini dalam perjalanannya menuju ke akhirat. Sebaik saja dia menjawab dengan baik soalan-soalan dikemukakan dalam liang lahat itu, datang malaikat mungkar nakir bertanya kepadanya, dapat menjawab dengan baik, maka malaikat itu pun menunjukkan kepadanya tempatnya di syurga untuk dia memulakan perasaan gembira tersebut. Umpama anak-anak kita sebagai contohnya, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian, kita nak pindah rumah baru, kita tunjuk padanya, ni bilik, ni katil, ni aircon, ini dekat dengan bilik abah. Benda tu belum laku lagi, supaya dia rasa gembira, seronok dia. Doakan abah cukup duit dapat beli rumah ni, sebagai contohnya, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Maka dalam ayat Allah di sini menceritakan satu perjalanan orang ke akhirat. Wujuhu yawma idzin nadhira ila rabbiha nazira. Kenapakah wajah itu gembira, berseri? Kerana nikmat yang paling besar di akhirat adalah nikmat melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Kerana itu Allah menyatakan ila rabbiha nazirah, kepada Tuhannya ia melihat. Kalau kita belajar bahasa Arab, ini dipanggil taqdim dengan ta'khir, tuan-tuan. Kenapa ada taqdim, kenapa ada ta'khir? Kenapa dahulukan kepada Allah wajah itu melihat? Untuk menafikan kata-kata golongan sesat yang mengatakan mereka tidak akan melihat Allah SWT. Kerana golongan sesat seperti Mu'tazilah yang mengatakan tadi, mereka menjadi sesat dengan tujuan untuk memelihara kesucian, kemurnian, kehebatan Allah. Kerana mereka mengatakan Allah itu bukan makhluk. Kalau kita melihat Allah, berarti Allah duduk di satu tempat. Bila duduk di satu tempat, Allah itu macam makhluk. Ini kata-kata golongan Mu'tazilah yang terlalu giat menggunakan akalnya. Mu'tazilah ni bab tafsir Qurannya hebat, tuan-tuan, tapi bab akidahnya tak dipakai. Ini kita kena belajar dalam bab firaq, dalam bab kumpulan-kumpulan orang Islam. Kenapa dia panggil demikian? Kenapa dia panggil Qadariyah? Kenapa dia panggil Jabariyah? Kenapa dia panggil Ahlus Sunnah? Jadi tuan-tuan yang dimuliakan Allah sekalian, Ahlus Sunnah contohnya dalam kitab Jawahiratul Tauhid menjelaskan bahawa kita melihat sesuatu tidak bererti sepatutnya ia berada di satu tempat. Macamlah anak tuan-tuan berada di tempat namanya Bangi, dia melihat bulan cantik pada malam itu, bulan mengambang, purnama indah, dipanggil Al-Badrul Munir, bulan lengkap. Seorang lagi anak kita berada kat Johor,
nampak juga bulan dari Dangabe. Seorang lagi anak kita berada kat Kelantan, Kota Baru, bertugas kat Kelantan, cikgu, nampak juga bulan kat Kota Baru. Adakah bulan tu duduk satu tempat? Maka demikianlah manusia akan melihat Allah SWT di akhirat. Ia tidak layak untuk disamakan dengan penglihatan kita terhadap satu benda. Melihat satu benda itu tidak semestinya berada di satu tempat. Lalu menyebabkan golongan Mu'tazilah ini berkata Allah itu tidak boleh disamakan dengan makhluk, tidak boleh duduk satu tempat, maka kita tidak akan melihat Allah di akhirat. Maka apa hujahmu terhadap ini? Ila rabbiha nazirah. Dia kata ila ni mufrad bagi perkataan ala. Fa bi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Ala ni maknanya ni'am, nikmat. Maka ila rabbiha nazirah, melihat kepada nikmat Tuhannya. Nikmat Tuhannya mereka melihat. Mereka menggunakan ila ni bukan makna ke. Tapi ila ni salah satu maknanya dalam bahasa Arab berarti nikmat. Mufrad kepada ala yang kita baca dalam surah Ar-Rahman itu. Jadi tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian, kita Ahlus Sunnah mengatakan tak akan melihat Allah kerana banyak ayat mengatakan demikian. Kalla innahum ar-rabbihim yawma idzil lamahjubun thumma innahum lasalul jahim. Mereka akan pada hari itu terhalang daripada melihat wajah melihat Allah SWT. Lamahjubun, terhijab daripada melihat Allah. Maka bagaimana kamu nak tafsirkan hal ini wahai Mu'tazilah? Maka tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian, ini adalah satu perjalanan kematian namanya. Kad perkahwinan siap diedarkan, jemputan untuk meraihkan pemergian sudah dipanggil secara giat. Orang itu baru pulang daripada luar negara dan akan menduduki tempat yang penting lepas berkursus lama di luar negara. Tiba-tiba ajal maut datang menjemputnya. Kadang-kadang pada hari perkahwinan itu mempelai nak ditemukan, seorang daripadanya pergi untuk selama-lamanya. Kadang-kadang orang itu sedang menyampaikan khutbah Jumaat, disangkakan makmum dia pengsan, rupanya pergi ketika sedang menyampaikan khutbah Jumaat. Seorang budak muda ketika memberikan motivasi kepada sekalian orang di Denmark, kerana di masjid di Denmark itu pengumuman dibuat oleh tuan imam sebelum sembahyang. Mereka sembahyang di Denmark berkali-kali, masjidnya kecil, tak dibenarkan melimpah-limpah keluar kecuali hari raya. Maka sembahyang satu orang, habis sembahyang satu orang, mereka khutbah Jumaat mereka pendek-pendek, cakap benda yang penting saja. Imam tu tiap-tiap kali jemaah masuk berkata kita kena kumpulkan duit, kalau kita tak kumpulkan duit kita tak boleh bayar sewa masjid ini. Pemilik masjid ini seorang bukan Islam, dia nak jual bangunan ni. Pengumuman dibuat berkali-kali. 5 kali sembahyang Jumaat diadakan pada hari itu di Denmark, 5 kali dah pengumuman dibuat. Seorang budak Mesir yang berada di luar itu menjual barang-barang yang berapa sangat harganya, kopiah, tasbih dan sebagainya, sebelum dia dapat kerja tetap di Denmark. Macamlah orang-orang Bangladesh, Pakistan jual luar masjid kita. Dia mendengar pengumuman itu, maka dia merasa hiba, rasa tersedu, syahdu. Dia pun tampil ke hadapan, memberanikan diri, bercakap dengan imam itu, apakah begitu lemah kita orang Islam? Di kalangan kita ni ada tauke ayam, ada saudagar kapet, ada saudagar kereta. Orang Islam yang berjaya di Denmark ni begitu ramai, Turki, Arab dan sebagainya. Takkanlah kita tak boleh kumpulkan duit beli saja bangunan ni? Mereka setiap kali akan naikkan harga sewa, kata budak Mesir yang baru datang ke Denmark ini. Untuk permulaannya saya bawa duit saya yang dah saya dapat ini untuk bagi kepada masjid supaya aku dapat kumpulkan duit. Dengan semangatnya dia bagi duit dia, tuan-tuan. Berapa sen sangat apa yang dijualnya itu di luar masjid, tuan-tuan. Maka kata-katanya itu telah pun menyengat perhatian semua orang yang hadir. Kalangan mereka merupakan orang yang berjaya dalam perniagaan. Malu dia, budak Mesir yang berniaga kat luar masjid. Semangat dia, datang bawa duit yang didapat itu letak atas meja imam. Ni saya mulakan, habis dia baginya duit hari itu. Maka semua saudagar yang ada masjid itu terpegun melihat keadaannya, kehebatan kesungguhannya untuk menggesa mereka berinfak. Maka pada hari Jumaat itu melimpah-limpahlah wang sampai, ceknya, bank in duitnya, transfernya. Menjelang 3 Jumaat kemudian mereka terkumpul duit, bukan boleh bayar sewa, boleh beli bangunan itu, tuan-tuan. Maka imam itu gembira bukan kepalang, panggillah budak Mesir yang baru datang ke Denmark untuk bekerja, mencari kerja, belum dapat kerja, jual di luar masjid barang yang remeh-remeh itu. Tuan imam ini pun peluk dia, terima kasih engkau lah yang bagi semangat pada kami. Aku pun tak terfikir kita boleh kumpul duit beli masjid ini, bangunan ini, rumah kedai. Kita pergi ke negara-negara barat, mereka sembahyang Jumaat macam tu, berkali-kali sembahyang Jumaat, tuan-tuan. Maka mereka membeli, pengumuman dia buat Jumaat yang keempat, dapat beli masjid. Alhamdulillah, syukur.
Semua orang gembira pergi cium peluk budak lelaki Mesir itu. Mereka tak sangka dengan semangat itu membakar semangat juang orang-orang lain. Tiba-tibalah musim haji, dan budak Mesir itu berkata kepada Tuan Imam, Tuan Imam, saya minta maaf, saya kena balik ke Mesir. Makcik saya tak ada mahram nak pergi haji, dia sponsor saya pergi haji. Kalau saya tak pergi, rugi saya. Makcik saya sponsor, ajak saya, nanti saya datang balik, habis haji saya datang balik ke sini. Tuan Imam peluk dia, terima kasih nak, engkau ni orang hebat, Allah terima ibadah engkau, mudah-mudahan engkau dapat pergi haji. Bukan saya pergi, makcik saya sponsor. Dia pulang ke Mesir, dan musim haji itu dia pun wukuf macam orang-orang lain di Arafah, di mana pada hari itu Allah telah berfirman dengan bangganya dalam hadis qudsi kepada para malaikatnya, mengapakah mereka berkumpul ramai-ramai itu, padahal Allah lebih tahu kehendak hati mereka. Malaikat menjawab, mereka bersifar padamu, minta ampun padamu, minta rahmat daripadamu, wahai Tuhan, engkau lah mengetahui keadaan mereka. Maka Allah menjawab kepada para malaikatnya, beritahu pada semua, aku terima doa mereka. Kalau orang berpuasa pada hari Arafah, kata para ulama, pahalanya lebih besar daripada pahala puasa 6, tuan-tuan. Kerana keampunan untuk tahun itu dan tahun selepasnya. Tak ada pahala puasa seperti mana dapat pahala pada puasa Arafah bagi orang tidak buat ibadah haji 2 tahun. Tak ada ibadah sebegitu hebat dalam bab puasa, kata para ulama yang mentahqiq hadis ini. Maka si fulan ini wukuf di Arafah. Sunat bagi orang wukuf di Arafah ni untuk naik ke tempat-tempat yang tertinggi yang dia mampu, khususnya lepas daripada waktu asar, kata Ibn Qayyim dalam kitabnya Zadul Ma'ad. Naik di tempat yang lebih tinggi lebih baik, kerana itu amalan para anbiya alaihi wassalam. Nabi bersabda, aku diperlihatkan seolah-olah Nabi Musa ada kat situ, kulitnya hitam manis. Aku nampak Nabi Isa wukuf kat situ, semuanya tempat tinggi-tinggi, tuan-tuan. Lepas asar itu khususnya, jangan pergi lepas zuhur panas. Asar dah slow sikit. Ini kata para ulama mentahqiq hadis. Maka budak Mesir ini pun pergilah naik, berdoalah dia bersungguh-sungguh, menangislah dia mengenang dosa-dosanya. Rupanya pada hari itu merupakan hari yang terakhir dia wukuf di Arafah, tuan-tuan. Nangislah dia dan matilah dia ketika sedang wukuf itu. Berita kematiannya sampai ke Mesir, sampai ke Denmark, dan masjid itu menangis, tuan-tuan. Kadang-kadang ada orang ini dia bersemangat buat kebaikan sampai dia melupakan dirinya yang sebenar. Kesedaran lewat hadir dalam hidupnya, maka dia cuba untuk memperbaiki kelemahan-kelemahan yang lalu. Kadang-kadang kita nampak apa hal ni macam orang naik minyak pula, lebih over pula. Sebenarnya bukan over, tuan-tuan, tapi kerana semangatnya untuk berbuat kebaikan. Matilah dia ketika sedang wukuf, sebaik-baik tempat untuk mati, dan dikemumikan dia dalam ihramnya, tuan-tuan. Berita ni sampai di Denmark dan Islamic Center yang ada di Denmark. Imam-imamnya datang berkumpul mendoakan untuknya, sembahyang jenazah gaib untuknya. Dan kata ulama, satu ulama di Eropah pada masa itu yang kebetulan sedang bersidang, itu tanda matinya husnul khatimah, tuan. Matinya dalam kebaikan. Dia mengajak orang buat kebaikan walaupun dia tidak punya wang, motivasikan mereka untuk kumpulkan duit sehingga mampu beli masjid yang tak disangka-sangka, tuan-tuan. Jadi ini adalah satu perjalanan yang sangat dirindui, kematian dalam kebaikan. Kematian ketika sedang berusaha ataupun menawarkan kepada orang, merangsang, mujuk, memotivasikan orang untuk buat kebaikan. Maka orang seperti ini akan dipanggil seperti hujung surah Al-Fajr. Allah menyatakan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai orang yang beriman, pulanglah kepada Tuhan kamu dalam keadaan kamu diridai dan juga engkau meridai. Setiap kali kita lihat ayat ridha Allah ataupun kasih sayang Allah kepada hamba dicurahkan, ia bermula daripada Allah, bukan daripada kita, tuan-tuan. Radiyallahu anhum wa radu'an. Radiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridha pada dia, mereka ridha pada Allah.
Dalam ayat surah Al-Maidah pula Allah menyatakan, "May yartadda minkum an dini fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunahu. Azillatin 'alal mu'minina 'izzatin 'alal kafirin." Setiap kali kita lihat kasih sayang, rahmat, perhatian daripada Allah dicurahkan bermula daripada Allah untuk hamba itu, barulah hamba itu membalasnya. Ini perkara yang pelik, tuan. Dengan sebab itu bila kita dapat buat kebaikan, banyaklah puji Allah, kerana Allah pilih kita sebenarnya. Bukan kita yang pilih jalan kebaikan itu, bukan. Allah yang pilih kita dulu. Disenaraikan kita barulah kita layak untuk hadir sebagai orang-orang yang baik. Seumpama seorang raja yang agung, yang besar, yang berkedudukan, orang penting ini memanggil untuk datang makan malam di mahligahnya, di sananya, tentulah yang hadir ini mendapat pilihan jemputan, bukan dia pandai-pandai hadir. Boleh agak-agak pakai smart, baju hitam, samping hitam, songkok hitam, pergi hari kurniaan pingat dekat istana, boleh tanpa dijemput, boleh tak tuan? Saya pakai smart lah, tak boleh masuk dalam istana ni, tak boleh tuan-tuan. Dia adalah daripada jemputan. Walillahil mathalul a'la, bagi Allah adalah contoh yang terbaik yang tidak boleh disamakan dengan makhluk. Kerana bila kebaikan itu dilakukan, ia tanda Allah mencurahkan perhatiannya kepada engkau, barulah engkau dapat lakukan. Ya, itu sebab antara doa paling banyak Nabi kita SAW amalkan adalah Allahumma muqallibal qulub thabbit qalbi ala dinik, Allahumma musarrifal qulub sarrif qalbi ala ta'atik. Wahai Tuhan yang bolak-balikkan hati, tetapkan hati ini dalam agamamu. Wahai Tuhan yang bolak-balikkan hati, tetapkan hati ini dalam ketaatan kepadamu. Bila ditanya kepada Nabi SAW oleh isterinya tercinta Ummu Salamah radhiyallahu anha, wahai Rasulullah, kenapa Rasulullah banyak baca doa ini? Setiap hari saya tak pernah dengar Nabi miss baca surah ini, kata Ummu Salamah kepada Rasulullah SAW. Jawab Rasulullah, wahai Ummu Salamah, ma min ahadina illa wa qalbuhu baina isba'ini min asabi'ir rahman yuqallibuhu kaifa yasha. Tak ada seorang pun di kalangan kita melainkan hatinya terletak di antara dua jari daripada jari Ar-Rahman. Allah lah yang bolak-balikkannya mengikut kehendaknya. Maka siapa yang dibolak-balikkan hatinya untuk melakukan ketaatan tanpa henti, itu tanda pilihan Allah kepadanya. Maka banyakkan olehmu wahai saudara untuk mengucapkan Allahumma muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik, Allahumma musarrifal qulub sarrif qalbi ala ta'atik. Setiap kali ayat menceritakan tentang nikmat, Allah akan iringi dengan azab. Kerana dalam Al-Quran, supaya orang beriman dapat motivasi, dan orang yang tidak beriman, ahli kemaksiatan, akan berusaha untuk memperbaiki dirinya. Kerana ayat ni telah turun lebih awal, macam soalan bocor untuk peperiksaan lah tuan-tuan. Anak kita nak ambil peperiksaan penting engineering di universiti terkemuka, maka pesyarahnya bagi kepada dia hint, clue, muka baca ni, soalan ni masuk nanti. Anak kita ambil medik, fakulti yang paling susah di dunia itu, tiba-tiba pesyarahnya bermurah hati beritahu baca bab ni. Soalan bocor tuan-tuan. Kalau anak itu tidak peduli, maka dialah orang paling rugi. Maka demikian juga Al-Quran, kata Syed Qutb rahimahullah dalam kitab tafsir yang terkemuka itu, fi zilalil Quran. Setiap kali ayat motivasi untuk si mukmin beriman, nambah imannya, ada juga peringatan untuk si kafir. Kerana Allah Maha mengetahui bahawa kafir membaca Quran juga sebenarnya, dan ia merupakan satu fitrah untuk mereka memperbaiki diri bila melihat ganjaran kepada orang beriman dan hukuman kepada orang yang tidak beriman. Tadhunnu ayyuh ma an yuf'ala biha faqirah. Mereka pun yakin bahawa akan dikenakan kepadanya azab yang dahsyat. Tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian, pada hari itu orang-orang kafir dibawakan neraka itu kepada orang kafir macam dibawa seekor binatang yang sangat menakutkan tuan-tuan. Bila Allah bawa cerita tentang gambaran orang-orang kafir ini dan hukumannya, ini dipanggil dalam bahasa Arab, dipanggil taswir fani. Kata Syed Qutb, ini salah satu dilalah kekuatan mukjizat Quran. Kerana Quran itu ada kekuatan istintaq. Istintaq ni maknanya tajsid, mana seolah-olah kita berada dalam event itu. Ayat yang digunakan menghidupkan suasana tuan-tuan. Lalu kita akan terfikir, macam mana pula neraka jahanam itu dibawa datang dan dia mengaum-ngaum sampai malaikat membawanya 70,000 orang. Bagaimana besarnya neraka ini Dan akhirnya orang masuk neraka itu berkata kepada, ya Maliku liyaqdi alaina rabbuk. Maka mereka berkata, wahai Malik. Malik ni adalah pemilik penjaga neraka dan jahanam, malaikat yang paling menakutkan tuan-tuan, lebih menakutkan daripada Israel wajahnya.
Malik itu menjaga neraka Jahannam. Maka si kafir berkata kepadanya, wahai Malik, macam ni teruk, la yamutu fiha wala yahya, kami ni tak mati dan tak hidup-hidup, baru nak mati hidup balik semula. Matikanlah kami, takkan macam ni sampai bila-bila. Maka jawapan Malik, innakum makithun, kau akan kekal dunia, di akhirat ni tidak ada mati lagi, kau duduk sini, kau akan kekal duduk neraka ni. Ya, setengah ulama yang menggunakan akal berkata akhirnya neraka juga akan hancur dan orang-orang yang tidak beriman pun akan masuk dalam syurga Allah. Wallahu alam. Ini tidak ada dalil, tuan-tuan. Ini menggunakan akal logik sebahagian daripada ulama-ulama di Mesir yang berpandangan demikian. Dan mereka juga turut mengatakan bahawa sebenarnya yang diceritakan oleh Allah tentang ababil itu, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil. Ababil maksudkan itu ialah jurthuma. Jurthuma ni mana kuman, macam kuman COVID, maka menghancurkan mereka. Dia bukannya, kerana ulama-ulama jenis ni digunakan logik akal ni, tuan-tuan. Hebat-hebat ulama ini, ulama Azhar, hebat-hebat, tapi dia boleh berfikir begitu. Dia juga mengatakan bahawa agama-agama yang ada di dunia ni semuanya Nabi-Nabi yang bawa, tapi telah diselewengkan macam Kristian dan juga Yahudi. Di India ada Nabi, di China ada Nabi. Itu sebab dari sudut setengah perkara yang dibawa dalam kepercayaan orang-orang itu ada persamaan dengan Islam, kata-kata ulama daripada Azhar yang menggunakan akalnya banyak ini, tuan-tuan. Menarik juga untuk baca sebenarnya, untuk kita tahu. Baik, sekarang kita lihat kepada ayat berikutnya dan penjelasan oleh para ulama tafsir daripada hadis-hadis yang sahih. Contohnya Imam Muslim berkata, "Idza dakhala ahlul jannati al-jannata qala yaqulu Allah azza wa jalla turiduna syai'an azidakum فيقولون ألم تبيض وجوهنا ألم تدخلنا الجنة وتنجنا من النار قال فيكشف الحجاب فما أوتوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم وهي الزيادة ثم تلا هذه الآية الذين أحسنوا الحسنى وزيادة. Bila masuknya ahli syurga itu dalam syurga, maka mereka mendengar Tuhan mereka berfirman, adakah kamu nak apa-apa lagi wahai hamba-Ku? Macam seorang kita datang ke rumah orang penting-penting, maka datanglah pelayan berkata kepadanya, Fulan, apa lagi? Ada apa tak cukup lagi? Ni bilik kamu ni tempat rehat, tempat semayang, ni bilik air, nak gantung baju kat sini, macam hotel lah. Lalu ditanya kepadanya, ada lagi apa nak tak? Lalu orang masuk syurga ni berkata kepada Tuhan mereka, wahai Tuhan, cukuplah, wajah kami pun dah jadi bersinaran kebahagiaan dan Allah telah menyelamatkan kami daripada neraka. Faman zuhziya 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Siapa yang dilepaskan daripada neraka itu, dia mendapat keberuntungan yang paling besar, kata Imam Ahmad. Bila engkau melintasi tiang sirat yang halusnya lebih daripada rambut di belah tujuh, lebih tajam daripada pedang itu, yang menaikinya saja 500 tahun, kekal di atasnya 500 tahun dan turun ke bawah 500 tahun, condongnya itu, kamu lepas saja kaki kanan, kamu lepas ke tepian syurga di sana, dan kaki kiri diangkat untuk masuk juga syurga. Itulah waktu untuk kau syukur kepada Allah, kata Imam Ahmad. Selagi belum itu berlaku, jangan engkau merasa ujub dengan apa yang kau lakukan. Belum tentu dapat menyelamatkan dirimu. Maka ketika si mukmin masuk syurga dan melihat wajahnya sendiri bersinaran, melihat wajah isterinya, melihat wajah anak-anaknya, melihat wajah orang sayanginya, semua dalam kebaikan, Allah, cukuplah, syukur. Faqala alhamdulillahilladzi sadaqana wa'ada wa awrathana al-ard natabawwa'u minal jannati haitsu nasha' fa ni'ma ajrul 'amilin. Cukuplah Tuhan, dah dapat ni nikmat, tak ada nikmat lain, cukuplah. Tiba Allah berkata kepada mereka, aku bagi engkau satu lagi nikmat. Mereka pun tercengang-cengang kebingungan, yang dapat ini pun tak habis pakai lagi, apa lagi wahai Tuhan agaknya. Tiba-tiba dibukakan hijab dan tiada nikmat lebih besar daripada nikmat melihat Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah ganjaran bagi si mukmin yang dikatakan tadi, wujuhu yawma idzin nadhira ila rabbiha nazira. Tuan-tuan hadirin dikasihi sekalian, inna adna ahli jannati manzilatan liman yunzaru ila jananihi wa azwajihi wa khudumihi wa sururihi masiratu alfi sanatin wa akramuhum ala Allah man yanzur ila wajhihi ghadwatan wa ashiyatan. Summa qara'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wujuhu yawma idzin nadhira ila rabbiha nazira. Sungguhnya orang yang paling rendah kedudukannya dalam syurga adalah orang yang melihat kebun-kebunnya, isteri-isterinya, nikmat-nikmatnya, pembantu-pembantunya, tempat tidurnya seluas perjalanan 1000 tahun. Itulah orang paling rendah kedudukannya di akhirat.
Melihat 1000 tahun perjalanan baru selesai tengok. Siapa orang paling kaya dekat Malaysia ni tuan-tuan? Berapa ribu hektar tanah dia ada? Tuan-tuan hati dan dikasih sekalian, di akhirat orang yang paling rendah kedudukannya memerlukan 1000 tahun untuk pergi ke tempat-tempat yang dimilikinya itu. Itulah orang paling rendah sekali. Dan orang yang paling mulia ialah orang yang melihat wajah Allah pagi dan petang. Kata para ulama, contohnya Imam Qurtubi mentafsirkan hadis ini, ia adalah disebabkan kedudukannya di akhirat sejauh mana kesungguhannya untuk melakukan taat kepada Allah. Orang yang paling terakhir duduk dalam masjid ini pada hari Jumaat, itulah orang yang paling jauh daripada Allah SWT. Yang paling dekat dengan imam di hadapan ini, inilah orang paling banyak melihat wajah Allah di akhirat. Siapa yang bersungguh-sungguh untuk melakukan ketaatan, orang ini yang akan bersungguh-sungguh diberi oleh Allah kedudukan di akhirat. Dengan sebab itu, janganlah kita meleceh-lecehkan ketaatan kepada Allah. Kalau kita dah biasa sedekah satu hari RM5 pada hari Jumaat, mengapa tidak naikkan? Cuba kira dengan pendapatan kita. Pendapatan kita mengurang ke menaik, tuan-tuan? Daripada graduate universiti dulu gaji 2,400, sekarang dah jadi pengarah besar syarikat, gaji mungkin sampai 50-60 ribu atau lebih. Adakah sama dengan masa kita baru graduate daripada universiti dulu gaji kita infakkan untuk Islam? Tanya diri kita balik semula. Ya, jadi tuan-tuan rahmati dan dikasihi sekalian, rumah kita makin hari makin besar, walaupun akhirnya yang tinggal kita berdua saja. Maka adakah rumah akhirat kita fikir untuk besarkan atau kita biarkan saja? Maka tuan-tuan yang mulia Allah sekalian, diceritakan oleh Imam Al-Wahab Asy'arani, seorang ahli sufi, ahli hadis yang terkemuka di Mesir, bercerita seorang tuan guru bermimpi dalam tidurnya melihat rumah yang sedang giat dipersiapkan. Lalu dia pun bertanya kepada orang yang sedang menyiapkan rumah itu, siapa punya rumah ini? Mandonya menjawab, ini rumah engkau, rumah tuan yang mulia. Rumah saya. Dia pun terkejut di tidurnya, istighfar panjang, bangun tahajud. Apa mimpi ni? Mimpi-mimpi yang indah itulah datang untuk orang beriman biasanya pada penghujung-hujung malam sebelum tahajud. Kata Imam Ibn Hajar dalam Fathul Bari, ru'ya salihah, mimpi yang baik-baik. Maka esok dia tidur lagi, mimpi lagi, rumah bertambah indah, lampu, chandeliernya apa semua siap. Dia bertanya kepada mandor tu lagi, siapa punya rumah ni? Rumah tuan, kan saya dah cakap semalam rumah tuan. Rumah saya. Bangun dia tidur. Bangun tahajud lagi, berpeluh-peluh dia fikir, mana ada aku ada rumah, aku wang mana ada mampu beli rumah besar macam tu. Malam ketiga mimpi lagi, rumah itu betul-betul hampir siap. Dan mandor itu berkata, aku akan di handover kunci kepadamu tidak lama lagi. Lagi seminggu. Bila pula aku beli rumah macam ni besar? Tuan-tuan, dia bangkit tidur, dia pun tak boleh mimpinya kepada isinya. Kita mimpi baik ni boleh cerita pada isteri, cerita pada orang dekat-dekat, tak payahlah disebarkan kepada orang ramai, takut jadi ujub, tuan-tuan. Tapi ada orang saleh kadang-kadang tercerita pada anak muridnya kerana anak murid terlalu rapat dengannya. Itu tidak menjadi kesalahan. Yang jadi kesalahan kalau setiap hari kita ada mimpi padahal kita tidak mimpi, itu menipu namanya. Di akhirat esok, orang yang menipu buat mimpi ini akan disuruh oleh Allah untuk menyambung rambut. Kau menipu, sambung rambut ni. Wama huwa bifa'il, dia tidak akan mampu melakukannya. Di negara-negara yang mundur, tuan-tuan guru dalam tarikat-tarikat itu memperdayakan pengikutnya. Dia tidak pengikutnya belajar daripada orang lain. Dia seorang je perfect. Maka dia cuba untuk menceritakan kedudukannya dengan mimpi. Malam tadi aku mimpi, malam aku mimpi. Syaitan memain-mainkannya. Dia nak kahwin dengan orang perempuan yang paling cantik, maka dia akan kata, malam tadi saya mimpi Rasulullah SAW kahwin dengan anak perempuan itu. Anak perempuan itu bayi cucu dia, tuan-tuan. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini cerita benar-benar berlaku. Seorang, dua orang, tiga orang, empat orang dikahwin. Tak suka ceraikan, ambil anak orang lain lagi, isteri orang pun dikahwin. Hanya melalui petanda mimpi. Satu hari pulanglah seorang anak muda dari negara Arab. Budak ni budak bijak, pintar. Dia pun hadir dalam kuliah tuan guru yang menyeliwing ini. Agaknya mula-mula dia baik, tuan-tuan, tapi lama kelamaan, kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna. Bila dia melihat sokongan padanya padu dan jitu, dia mula jadi ke laut dah, tuan-tuan. Sebagian orang seperti itu, dia rasa dia perfect, tak boleh tegur langsung. Padahal ilmu mana ada orang menguasai semua. Orang ni bijak hadis, orang ni bijak sirah, orang ni ambil bab tafsir padanya, orang ni bab fiqah. Tak ada seorang boleh himpunkan semua. Sahabat-sahabat Nabi pun macam tu, tuan-tuan. Jangan kita beranggapan seorang guru dia perfect semua dia tahu. Tak.
Kata Imam Ahmad, la tadri khata'a mu'allimin hatta tadrus min indi ghairihi. Kamu tidak akan tahu kekurangan gurumu sampai kamu belajar daripada orang lain. Jangan datang ke kuliah saya saja, kuliah orang lain tak pergi. Maka dia pun kata, malam tadi aku mimpi Rasulullah kata pada aku, kahwinlah dengan budak perempuan itu. Dia nak budak perempuan cantik. Ini biasanya golongan yang menyeleweng. Dia tak lagi daripada pangkat, daripada harta, daripada perempuan. Mengumpulkan dunia dengan cara menunggang agama, tuan-tuan. Maka anak murid yang baru pulang daripada luar negara ini tahu penyelewengannya dan ingin betulkan dengan cara yang jitu, solid, supaya orang sedar dia menipu sebenarnya. Maka dia berkata kepada tuan guru itu, masjid dah ada pun dia sebut masjid lain. Punya sesatnya orang ni, tuan. Ya, hanyalah kerana tak puas hati dengan imam di masjid itu, tak sama dengannya, dia buat masjid lain. Dekat betul. Orang semayang pun dia confuse, Jumaat mana satu nak pakai. Di zaman kemelut Islam dan konflik Islam, krisis umat Islam di Mesir, di Syria berlaku seperti itu. Masing-masing Tok Syekh menganggap dia alim daripada orang lain. Ya, maka anak murid ini berkata padanya, tuan guru mimpi malam tadi pukul apa? Dia kata pukul 4 pagi. Mimpi jumpa Rasulullah, Rasulullah kahwin dengan perempuan itu. Padahal isinya sudah 4 orang. Akan diceraikan seorang itu untuk berkahwin dengan yang baru. Maka anak murid itu berkata, tuan guru mimpi pukul 4. Saya mimpi pukul 5, Rasulullah kata cancel yang itu. Tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Jadi kembali kita kepada kedudukan manusia dalam syurga yang Allah gambarkan ini. Orang paling tinggi makamnya adalah orang paling bersungguh-sungguh melakukan ketaatan kepada Tuhannya. Tak semestinya dia ilmuwan. Mungkin dia orang biasa-biasa, tapi apa yang tahu itu lekah-lekah dia buat. Ya, macam tuan-tuan ni, orang-orang yang mulia di masjid ini, mungkin belajar agamanya tak kesempatan. Kita dalam bidang profesional, engineering, doktor, dalam bidang management, kita punya peluang untuk belajar agama mendalam, tak mengapa. Bukan itu jadi ukuran. Ukurannya adalah amal yang saleh, tuan-tuan, keikhlasannya. Ya, jadi tuan-tuan hati dan dikasihi sekalian. Kemudian datang ayat yang berikutnya, episod yang berikutnya, Allah menceritakan kedudukan orang di akhirat. Seorang yang akan masuk ke akhirat, Allah reverse balik semula. Kalla idza balagatit taraqi, bila nyawa sampai ke kerongkong, anak ibni pun berkumpul keliling. Lalu dikatakan, wa qila man raq. Anak-anak berkata, ada doktor tak? Ayah orang kaya bawa datang doktor itu, doktor ini, pakar itu, pakar ini. Ada orang bukan bawa doktor ke rumah, hospital itu dikonvertkan jadi rumahnya, kerana doktor nak pemantauan teliti dan rapi. Punya kayanya individu ini, maka hospital tu kena convert satu floor jadi untuk duduknya dia. Ialah orang paling kaya nanti kalau dia mati, nanti diiklankan, nanti jatuh pula bursa saham. Maka kena tak tempat itu. Kita tak masukkan siapa. Punya takutnya kalau dia mati. Semua orang takut. Takut tu entah ya, entah tidak lah, pura-pura ke betul, wallahualam. Tapi inilah yang Allah ceritakan 1400 tahun lalu. Hal min raq. Raq ni perkataan raqa, ruqyah. Ada tak orang boleh bagi jampi, boleh ubat, boleh rawat? Doktor paling hebat, ada tak? Ya, alangkah hebatnya kehidupan ni, tuan-tuan. Yang buat ubat mati, yang diberi ubat mati, yang doktor mati, yang pesakit mati, orang kaya mati, orang miskin mati, raja mati, semua orang akan mati. Kalau orang itu punya kedudukan besar dalam syarikat, kematiannya cukup untuk menyebabkan ofisnya diisi oleh orang lain. Ada beribu orang boleh menggantikannya. Jangan seseorang itu berkata, saya, syarikat sangat perlukan saya, kalau saya tak ada susah nanti. Board of directors takut kalau saya tak ada. Saya pergi mana-mana pun mereka tarik projek. Oh, bangga kau kau ingat betul kau orang cakap gitu. Engkau mati, beribu orang boleh ganti engkau lah. Tak ada siapa pun boleh mengatakan aku kebal. Ya, apa dipanggil dalam bahasa Inggeris? Dispensable. Kan? Tak ada seorang pun yang boleh berkata demikian. Aku ni kalau tak ada kat sini, orang lain tak boleh menjalankan syarikat. Sorry tuan-tuan ni boleh Allah sekalian. Ada ribuan orang boleh mengisi kekosongan tersebut. Walaupun mereka tidak nampak, mungkin overshadow dengan sebab kita, tapi keberadaan kita, ketiadaan kita sama saja. Maka tuan-tuan hati dan dikasihi sekalian, dalam ayat ini menceritakan bila sampai waktu itu, wal taffatis wa zanna annahu al-firaq. Tahulah orang waktu perpisahan sudah pun tiba. Perpisahan yang tidak akan ada pertemuan balik semula. Wal taffatis saq bisaq. Bertautlah betis kanan dan kiri. Kaki itu bergerak-gerak, orang nak mati ni resah, tuan-tuan. Wajahnya, tangannya
Imam yang mulia Imam Mawardi pengarang kitab tafsir dan banyak kitab-kitab lain. Antara kitabnya yang terkemuka Tafsir Al-Mawardi. Al-Imam Mawardi seorang ulama besar mujtahid dalam mazhab Syafi'i. Punya takutnya pada kematian dan juga penerimaan Allah terhadap amal salihnya, berkata kepada salah seorang anak murid terpercaya, "Anakku, andai aku mati, aku pun tidak tahu buku aku layak dipublishkan atau tidak. Tandanya kalau aku nak mati nanti kau pegang tangan aku, kau lah anak murid pada aku sayang. Aku paling yakin imanmu lebih pada anak-anakku sendiri. Kau pegang tangan aku. Kalau aku memegang erat tanganmu ketika sakaratul maut, maka tolonglah buang semua buku-buku aku itu, kau boleh manfaatkan, kau curah dengan air biar dakwatnya pergi. Dulu mereka menulis dengan dakwat yang tidak kekal, tak ada dakwat macam kita. Ataupun kalau tak nak dipadamkan, kau bakar sajalah buku-buku itu, tidak layak aku dibaca orang kerana aku ni mati dalam su'ul khatimah. Sebaliknya, wahai anakku, kalau engkau melihat aku megang tanganmu dan melepaskannya perlahan-lahan, maka menandakan aku sudah redha untuk kembali pada Tuhanku. Buku-buku itu bolehlah engkau terbitkan." Anak muridnya pegang tanggungjawab besar, tuan-tuan. Macam mana nak jawab dengan isterinya, anak-anaknya kalau buku itu dibakar nanti? Maka pada hari itu berpeluh-peluh, tuan-tuan. Orang beriman nak mati berpeluh-peluh, dahinya berpeluh-peluh. Ada orang kata mati senyum aja, tanda juga. Tapi yang disebut dalam hadis wajah berpeluh-peluh, itu tanda orang itu mati dalam husnul khatimah. Ya, tuan-tuan, berpeluh-peluh tanda dia telah buat satu benda yang hebat sebenarnya, dan terkeluar kalimah syahadah daripada mulutnya walaupun sependek Allah. Tak perlu kita lengkapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kalau boleh buat itu lebih baik, tapi yang paling penting Allah pun dah cukup. Maka anak muridnya pun pegang, gurunya pegang, Allah, tuan guru sebut Allah, Allah, Allah. Maka tuan guru pun melepaskan tangannya, la ilaha illallah muhammadur rasulullah, lengkap diucap. Anak murid pun syukur, gembira, sujud syukur dia. Amanah tuan guru terpikul dapat dilaksanakan penerbitan buku-bukunya. Maka kita dapat lihat antara tafsir yang hebat, tafsir Al-Imam Al-Mawardi, yang mempunyai kegetiran luar biasa ketika sebelum matinya, sama ada layak diterbitkan atau tidak oleh yang tinggal, takutnya pada sakaratul maut. Ya, jadi gambaran ini, wal tafatis saqu bisaq ila rabbika yauma idzinil masaq. Pada Tuhanmu pada hari itu kau dihalau. Allah halau, kata menakutkan, tuan-tuan. Kau nak pergi ke, kau tak pergi ke, kau wajib pergi juga. Baik buruk baik keruk, kau kena menghadap Tuhanmu. Murka ke, kalau kita jumpa dengan orang penting-penting, orang tu rakyat, kita duduk, ambil mana teh, ambil teh, bagi kopi, tanda penghargaan lah. Tapi kalau kita datang jumpa dengan orang penting ini, nak buat laporan, dia tengah membaca, dia buat tak tahu je kita masuk. Boleh bayangkan situasi itu, tuan-tuan. Seorang CEO terkemuka bercerita, saya nak buat laporan Ustaz, menggigil Ustaz. Yalah, saya CEO syarikat besar, pendapatan bilion, datang berjumpa dengan orang paling penting kat Malaysia ni. Saya masuk bilik itu, dia macam tak nampak saya. Dekat 10 minit saya duduk tercanguk Ustaz depan dia, dia sedang baca surat khabar. Allah, punya takutnya Ustaz dah. Kalau kena buang ni gaji beratus ribu Ustaz. Tuan-tuan ni boleh ke Allah sekalian, ayat ini menceritakan bagaimana kembalinya seseorang itu kepada Allah SWT. Lalu Allah menjelaskan kenapa kamu dibawa ayat yang paling kejam dan buruk terhadap orang seperti ini. Jawapannya, fala saddaqa wala salla. Fala saddaqa wala salla, dia tidak membenarkan. Setengah ulama mengatakan saddaqa ni berarti tasaddaq, dia tidak pernah bersedekah. Dalam hidupnya sangat kedekut bab sedekah ini. Kita dalam hidup ini, kita punya pilihan untuk melakukan sedekah ataupun tidak. Kadang-kadang zaman moden ini menyaksikan mudahnya nak sedekah. Kita nak tengok YouTube pun tiba-tiba ada keluar buat sedekah, tolonglah derma kat masjid kat Amerika, Persatuan Orang Islam dekat tempat sekian-sekian, dan kebanyakannya adalah benar. Cuma kita jangan fikir tak apa nanti kemudian lah, besok ke lusa ke, akhirnya tak buat dah, tuan-tuan. Kalau orang berkata ni kan, memang dia tak akan buat. Kalau kita jumpa dengan orang di sebuah tempat, PIBG-nya bercerita, Ustaz, kami nak kumpulkan dana, alhamdulillah dapat kumpulkan 2 juta, dapat lawa masjid, alhamdulillah, syukur. Kami nak cerita sikit pengalaman kepada Ustaz. Dia ceritakan, kita ada ramai tokoh korporat dalam sekolah ni, anak-anak mereka sekolah di sekolah ini. Kita hantar derma, minta derma, dia kata kena buat proposal. Kita pun buat proposal, cantik, dia hantar, ahlan wa sahlan wa jalan. Tak tahu ke mana pergi kita kerja, mungkin ada banyak sangat kot, tak dapat apa-apa pun.
Tapi ada seorang ustaz, orang ni low profile, pakai kereta pun buruk je. Datang ke pejabat tanya, dia kata anak dia dah keluar dari sekolah ni, masuk universiti dah. Dia dengar nak kumpul duit, ya. Kita pun tak layan manalah ustaz. Outlooknya tak ada nampak macam orang gah-gah lah, orang punya-punya lah, nampak orang biasa saja. Kerani pun tak layan. Ya, keadaannya. Akhirnya dia minta jemput tu. Kita kata nanti dia tunggu, dia tunggulah 40 minit, 1 jam. Ya, kita kalau berada dekat bahagian front desk ni tuan, hargailah orang tuan, kerana orang itu dilahirkan oleh ibunya mulia tuan. Apa salahnya kita layan orang baik-baik? Mungkin orang itu dengan dia kita akan berbesan dengan anaknya doktor, kita pun tidak tahu. Kan? Ni kita mesti tengok orang hebat-hebat. Kadang-kadang orang hebat tu tak berapa sangat pun. Dia je yang hebat. Pakaiannya tidak mencerminkan dirinya yang sebenar. Imam Al-Izzuddin AS ketika sedang bertawaf melihat kesalahan dilakukan oleh sebagian orang jahil dalam tawaf 800 tahun lalu. Ditegur, "Fulan, salah tawaf ni." "Oh, siapa engkau nak tegur aku? Kau bukan mufti kan?" Lepas habis semua haji, dia pun pakai pakaian ulama, duduklah dalam satu sudut di masjid. Semua orang datang cium tangannya. "Buat apa kau cium tangan aku? Dengan ilmu aku lah." Kerana orang menilai manusia pada penampilannya. Orang-orang alim kadang-kadang berserban, kadang-kadang tak berserban. Orang saleh kadang-kadang pakai jubah, kadang-kadang pakai baju kot, pakai tie. Orang itu lebih saleh daripada pakai jubah macam saya. Jangan kita nilai orang pada penampilannya tuan-tuan. Ya. Jadi orang yang tidak terkenal datang kereta buruk, nak jumpa pengetua, kerani pun buat tak indah, terlupa dia tuan-tuan nak jumpa pengetua. Pengetua nak keluar bilik dah. Kenapa, ada apa ni tuan? Saya nak jumpa pengetua. Allah, kesian, pengetua pun kesian. Lama tunggu, lama dah 1 jam lebih. Kerani tak cakap, tak cakap. Oh, lupa Ustaz, minta maaf. Biasalah lupa kan, semua orang terlupa. Elakkan terlupa, tulis lah tuan-tuan. Tulis besar-besar atas meja kita, things to do kan. Jadi pengetua masuk, "Ustaz, anak saya sekolah kat sini dah graduate daripada universiti dah sekarang 5 tahun dah, lalu dia masuk universiti, dia keluar doktor." "Oh, ada apa tuan, boleh saya bantu?" "Saya dengar Ustaz nak kumpul dana tu." Ni saya ada dengar sikit Ustaz, tak banyak mana. 150,000 tuan-tuan. Tak payah kenal nama, tak payah bagi resit, tak payah buat penghargaan, tak payah. Nak bagi penghargaan apa? Anak dia pun dah tak ada kat situ. Kemudian tuan-tuan, masa berlalu. Masa tu bulan puasa. Datang lagi sekali, kata, "Allah Ustaz, kesian semua orang kerja ni macam tak ada." Dia nak cakap macam tak ada motivasi lah, contohnya kerani tadilah. Kata, "Berapa orang kaki tangan semua Ustaz kat sekolah ni?" "Ada 45 orang, termasuk cikgu, kerani, tukang kebun semua." "Baik, saya bagi lagi 5,000 Ustaz, tolong bagi semua 100 duit raya." Cakap mereka kerja dengan baik kerana Allah. Ayah haji datang lagi sekali, kata, "Dah cukup Ustaz duit?" "Belum." "Nah, lagi 50,000, 200,000 dirima tuan-tuan." Nama tak nak sebut, tak payah kata pada orang, tak payah bagi apa-apa ganjaran, tak payah bagi penghargaan, lebih daripada syarikat korporat. Korporat mungkin nak bagi 5,000, 10,000, dia rasa banyak dah. Ini orang kita pun tak tahu, naik kereta buruk je, dia kata, "Tak perlu Ustaz, ada sikit-sikit rezeki." Mufti Kedah bercerita dengan saya, ini Mufti Kedah cerita, "Saya nak buat satu madrasah Ustaz Hazan, maka kami pun, orang kat Kedah petani ramai, orang bukan duduk sana. Tiba-tiba malam tu lepas isyak, ada seorang datang naik motor dari jauh, daripada Yan, dekat sempadan dengan Thailand tu tuan, datang ke tempat saya ceramah. Kalau start, mana entah saya pun tak ingat lah, saya tak boleh bayang. Dia kata jauh, 2 jam naik motor. Datang dengan isteri dia, lepas isyak sampai. Daripada mana tak, daripada sebelum itu berapa jam naik motor, sampai lepas isyak. Saya dah habis kuliah, betul-betul datang nak jumpa Datuk Mufti. Selalu dengan Datuk Mufti kat radio Kedah. Datuk Mufti nak jumpa sikit, ada derma sikit lagi. "Tuan ni duduk, mari kita minum, makan." Dengan isteri datang, naik motor 2 jam perjalanan. "Ada apa tuan, nak buat apa?" "Nak bayar zakat sikit." "Zakat tak adalah banyak Tuan Mufti, tapi tahun ni saya dapat kumpul, alhamdulillah zakat saya 10,000. Ni bawa duit cash 10,000 nak bagi." Petani tuan-tuan, naik motor tuan-tuan. Kata, "Kalau Tuan Mufti, Datuk Mufti tak cukup, tahun depan saya keluar zakat lagi." Tuan hati dan dikasihi Allah sekalian. Ini cerita tentang ahli akhirat. Pandangannya akhirat, tumpuannya akhirat, kata-katanya akhirat, sifirnya akhirat, motivasinya akhirat. Dunia baginya hanya perjalanan, bukan tujuan. Kan? Orang putih mengatakan bahawa kejayaan itu adalah satu perjalanan.
Bukannya satu tujuan. Enjoy sehidup ini selagi boleh. Dan kita orang Islam ada benda yang halal, buat. Ya, kerana akhirat itu belum pasti. Tapi buatlah sebaik mungkin. Jangan jadikan dunia ini tujuan. Bila jadi tujuan, maka itu yang hati kita tersangkut. Kebencian nak buat taat, kesungguhan buat maksiat. Kerana hati itu bertaut sangat. Kalau tak dapat, maka tak ada lagi bahagian untuk kita, seolah-olah begitu. Maka Allah menggambarkan walakin kazzaba wa tawalla. Dulu mendustakan dan berpaling. Berpaling daripada apa, tuan-tuan? Paling daripada kebaikan. Paling daripada buat ketaatan. Thumma dhahaba ila ahlihi yatamatta. Pergi pada keluarganya dengan sombong. Ini cerita orang-orang kafir zaman Nabi dahulu. Seperti Walid bin Mughirah, Ahnas bin Syuraiq, cerita Abu Jahal, Abu Lahab, ya, Umayyah bin Khalaf. Ini lelaki-lelaki neraka, ahli neraka. Dia pulang kepada isteri, kata, apa Muhammad, apa pengikut Muhammad, bodoh semua. Orang enjoy lah hidup ini. Apa kan Allah kaya. Berapa dalam ayat yang digambarkan sini, Allah akhirnya menyebut ayah sabul insan wa ayutraka sudah. Apakah manusia menyangkakan dia tidak ada, dia bertanggungjawabkan, tak ada apa-apa kerja untuknya, maka dia boleh buat ikut apa dia sahaja kehendak dia? Tidak. Kamu berada di dunia ikut skrip yang aku letakkan, walaupun kamu tak suka. Bila kamu tak suka, kamu tak mampu, kamu ucapkan, ya Allah, kami tak mampulah ya Allah. La yukallifullahu nafsan illa wusaha, laha ma kasabat wa 'alaiha ma iktasabat. Rabbana la tu'akhidhna in nasina wa akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana. Ya Allah, aku dah buat, tapi setakat ni aku mampu buat ya Allah. Aku tak mampu lebih lah. Aku memang bukan sahabat, aku memang jauh daripada Nabi, aku memang tak boleh ikut ulama, tapi ini yang aku boleh buat. Mudah-mudahan kau terimalah aku pada kekurangan yang banyak ini. Itu sebab dia ajar kita untuk amalkan doa tu turun kepada para sahabat untuk rawatan hati mereka yang merasa sedih kerana di kalangan mereka tak dapat melakukan banyak ketaatan kepada Allah SWT. Baik tuan-tuan, perjalanan ke akhirat ini diringkaskan. Orang yang mati dalam husnul khatimah ni, nombor satu sekali adalah orang yang sentiasa melakukan muhasabah dan bertaubat atas kelemahan-kelemahannya. Itu sebab kata para ulama, Imam Ghazali sendiri berkata bahawa antara musibah paling besar orang manusia dia bila at-taswif bertaubah, dia sentiasa menangguh-nangguh taubat. Dia mengatakan nanti petang lah, besok malam lah, malam nanti aku bangun tahajud lah, ni kesalahan-kesalahan aku buat ni tak apalah, Allah Maha Pengampun Maha Penyayang lah. Dia istilah dia taswif. Taswif ni maknanya delay, postpone. Nanti luar, kemudian lah, nanti aku tua sikit lah, nanti aku, bapak aku mati umur 83, aku 80, besok aku taubat lah. Siapa bagi kepastian pada kau akan mati 80, tuan-tuan? Dan semua orang yang mati itu minta kembali ke dunia walaupun dia mati syahid, kerana melihat ada orang lebih aula kedudukan daripadanya, apatah lagi yang derhaka, lagilah dia merana. Ya, nombor 2 tuan-tuan yang mulia, jauhkanlah buat maksiat, kerana membuat maksiat itu akan mengheret kita untuk buat maksiat yang lain. Ingat, membuat satu maksiat akan mengheret kita untuk melakukan banyak lagi maksiat. Kita berbohong sekali, nanti kita bohong 2 kali, bohong 3 kali, nak cover balik bohong yang awal itu. Bila akan selesai? Nampak tuan-tuan yang mulia Allah sekalian? Ya, jadi yang ketiga, banyakkanlah berdoa kepada Allah SWT. Doa kepada Allah SWT ini paling kurang tiap-tiap lepas sembahyang, Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa azabil akhirah. Cuba tuan-tuan ikut saya baca. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa azabil akhirah. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa azabil akhirah. Ya Allah, perelokkanlah kesudahan hidup kami semuanya, dan berilah kami ganjaran dalam segala musibah yang berlaku terhadap diri kami. Ini antara doa yang paling banyak Nabi kita SAW amalkan, walaupun Nabi seorang manusia pilihan Tuhan, tapi sentiasa mengajar kita untuk tawadukkan dirinya dan mengharapkan rahmat kepada Allah. Mudah-mudahan ia memberi peringatan pada kita, menyuburkan iman kita, memberi ingatan penting pada kita bahawa perjalanan ini pasti, suka atau tak suka tetap akan dilalui. Seperti yang telah digambarkan tadi, kad perkahwinan dah diedarkan, pangkat pun sudah tersedia, orang berkenaan pun akan diraikan. Tiba-tiba pada hari itu dia tidak muncul.
kembali dia kepada Allah untuk selama-lamanya. Jadi janganlah jadi orang yang menyesal kerana punya ruang untuk melakukan ketaatan tapi mengabaikannya. Jadilah orang yang menyesal kerana dah buat kebaikan tetapi mengimpikan untuk buat kebaikan yang seterusnya, belum sempat melakukannya, dia sudah meninggal dunia. Jadi setakat ini saja dulu yang dapat disampaikan. Wallahu a'lam. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma laulaka mahtadaina wa la tasaddaqna wa la sallaina fa'anzilin sakinatan alaina wa thabbitil aqdama in laqaina. Ya Allah, ya Tuhan kami, kalau tidak kerana Engkau, tidaklah kami dapat hidayah, tidaklah kami bersedekah dan tidaklah kami salat. Turunkan ke atas kami rahmat-Mu, kasih sayang-Mu, ketenangan-Mu. Sungguhnya kami tiada tempat untuk mengadu melainkan kepada Engkau. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, berilah pada hati kami ketenangannya, bimbingannya, penyuciannya. Sungguhnya tiada siapa yang dapat menyucikannya melainkan Engkau, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wahai Tuhan kami, beri pada kami kebaikan dunia, beri kami kebaikan di akhirat, selamatkan kami dari jahannam. Allahumma ahsina aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa azabil akhirah. Ya Allah, jadikanlah penutup hidup kami dalam kebaikan dan beri pada kami ganjaran atas segala musibah yang berlaku kepada kami. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqullahu minkum. Tuan-tuan, jangan lupa untuk sembahyang sunat syuruk ataupun sembahyang sunat isyraq yang disebutkan dalam hadis. Siapa yang mengerjakan sunat syuruk 2 rakaat selepas subuh, habis waktunya sekarang ni, maka baginya pahala menunaikan ibadah haji sempurna kata Nabi 3 kali. Dalam hadis yang lain, sembahyang menunaikan ibadah umrah sempurna. Mudah-mudahan dapat melakukannya. Janganlah beredar melainkan kita sembahyang sunat syuruk dulu 2 rakaat. Caranya mudah saja ke sembahyang sunat syuruk 2 rakaat kerana Allah. Bacalah yang mana kita mampu, Al-Kafirun ke, Al-Ikhlas ke, apa saja ayat yang mampu selepas Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.